Dia kata, ada orang kata ni, ada walang on ni lah kata, kami tak nak isi padu ni. Kami tak nak isi padu ini. Kenapa? Sebab kami tak nak bagi sumber data kami kepada kerajaan. Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Breaking news. Anda tak isi pun data anda ada dah kerajaan. Ada dah pada kerajaan selagi mana anda adalah rakyat Malaysia. Melainkan anda pendatang asing dan data itu mungkinlah tak ada. Kalau anda rakyat Malaysia, kalau lahir kat Malaysia ataupun ada warga negara, IC anda, surat beranak anda, LHDN anda, KWSP anda, bank account anda, semua itu kerajaan dah ada. So kalau dah ada, buat apa? Ada padu ni Is. Di sini tuan-tuan semak balik. Tengok balik. Mungkin contoh data perkahwinan dan penceraian itu data negeri. Itu data negeri. Jadi federal mungkin tak ada data tu. Mungkin sebelum ini data itu menunjukkan anda dah kahwin. Sekarang mungkin dah cerai. Sebelum ini mungkin anda ada satu isteri. Sekarang anda dah beristeri-isteri-isteri. Contoh, maka update lah. Apa susahnya kalau betul perbelanjaan ni banyak sebagainya, berkemungkinan tuan-tuan dan puan-puan layak dapat subsidi. Itu sahaja. Aku tak nak isi lah sekarang, nanti aku tak dapat subsidi. Kalau tuan-tuan tak isi, tak ada jaminan tuan-tuan lepas ni akan dapat subsidi juga. Berkemungkinan tak dapat pun. Berkemungkinan. Saya tak kata kalau tak isi tak akan dapat. Tak, bukan. Berkemungkinan itu tak ada. So kalau tak buat, then it's your own fault lah. Janganlah salahkan kerajaan pula. Dalam hal ini. So subsidi sahaja kerajaan membelanjakan lebih 80 bilion setahun untuk perkara-perkara subsidi. Baik. So selepas ini kita kata bagaimana kita nak menentukan mekanisme untuk menentukan dia layak atau tidak. So kita kata sebelum ini kita guna perkataan B40, M40, T20. So apa orang kata B40 M40, T20 itu dikira berdasarkan kepada pendapatan isi rumah. Okay? Pendapatan isi rumah dan tidak melihat kepada aspek-aspek yang lain, kepada perkara-perkara yang lain. Kan? Saya bagi contoh, apa maksud B40, M40 dan sebagainya. Okey. T20 apabila anda mempunyai pendapatan melebihi RM11,820. Okey. Pendapatan isi rumah melebihi RM11,820. 11,000 pendapatan dikira T20. Sementara itu M40 pula apabila macam mana? Okey, ada ni. T20 apabila pada tahun 2022 purata pendapatan, saya sebut struktur pendapatan mengikut isi rumah 2019 2022. Okey. Okey. Alright. Untuk kategori ini sebelum ini tahun 2022 punya kategori bagi min penengahan untuk dikategorikan sebagai seorang T20 pendapatan adalah 15,867 dengan pendapatan purata 19,652. Kalau pendapatan isi rumah anda dalam lingkungan ini maka anda adalah T20. Ini tahun sebelum ini. Okey. Untuk M40 min dia atau penengahan dia adalah 7,694. Bagi T20 tadi minimum dia adalah 11,819 dikira T20. So 11,000 ke atas dikira sebagai T20. Kalau pendapatan anda 11,819 ke atas dikira sebagai T20. Bagi pendapatan di antara 5,250 sehingga 11,800 tadi maka anda dikira sebagai M40. Ini pendapatan isi rumah. Dan sekiranya pendapatan anda kurang daripada 5,250 maka anda dikira sebagai B40. Kurang daripada 5,250 anda dikira sebagai B40. Tetapi masalah dengan kaedah ini adalah dia tidak mengambil kira banyak perkara. Antara perkara dia tak ambil kira adalah yang pertama, berapa ramai anak yang masih bersekolah. Dia tidak mengira ada OKU ke tidak anak dia dalam rumah tersebut. Ada tanggungan atau tidak. Pendapatan, perbelanjaan dan sebagainya. Dia tidak melihat faktor-faktor yang lain.
di mana anda tinggal. Seseorang yang berpendapatan 10,000 katakan di Kuala Lumpur, yang anak 5 orang masih bersekolah, ataupun 15,000 di Kuala Lumpur masih bersekolah, apa orang kata anak 5 orang, dengan seorang berpendapatan 11,000 katakanlah duduk di kawasan pinggir bandar, tetapi anak tak ada, dia duduk satu family suami isteri, dua ini keluarga yang berbeza. So kita tak boleh nak determine hanya kerana pendapatan itu semata-mata dia adalah kategori T20. So mekanisme itu dilaksanakan. Jadi sekarang ini ada padu. Padu ini adalah untuk tujuan kajian tersebut. Okey, tak cukup dana untuk diorang nak betulkan di Kedah, di Kelantan dan di negeri tersebut tak mampu. So mereka memohon kepada kerajaan persekutuan untuk menaikkan untuk relief kenaikan harga air. Baik. Kita kata, bukan tu air tu adalah tugas ataupun tanggungjawab negeri ke? Kenapa pula federal? Apa kaitan dengan federal? Baik. Untuk tarif, ubah tarif itu adalah kuasa federal. Air ni dia di bawah jadual bersama dipanggil. Schedule ketiga, Schedule 9 List 3. Di mana ada bertindan melibatkan air. Air yang melibatkan tarif itu mesti memohon kebenaran federal. Tetapi berapa nak letak tarif itu terpulang kepada kerajaan negeri. Dan nak buat air syarikat dan sebagainya, itu kerajaan negeri. Tetapi kalau nak naikkan tarif, federal kena benarkan. So akhirnya, setelah memohon, maka Kelantan, dan seluruh Malaysia lah, bukan Kelantan, seluruh Semenanjung Malaysia, diberikan kelonggaran, mereka dibenarkan, tetapi dengan syarat. Okay, saya nak cerita syarat dia. Setiap, menurut YB Akmal Nasir, sekarang Kak Akmal Nasir dalam KPKT, setiap negeri ada syarikat air mestilah menyediakan satu plan komprehensif. Satu, orang kata proposal paper, kalau kenaikan itu dibenarkan, apa yang kamu akan buat dengan lebihan pendapatan tersebut. Menariknya, bila Kelantan bagi proposal, dia kata kami akan, contoh dia kata, di Kelantan masalah dia, bila orang telefon tak berangkat, orang pergi ke office, orang tak ada. Kalau sekiranya air ini naik, pendapatan kami bertambah, kami akan memastikan bahawa office kami sentiasa dibuka dan juga orang sentiasa menjawab telefon. Macam tu tuan-tuan. Dia kata, lepas tu YB Akmal Nasir tak berhati lah. Apa jawapan macam tu? Kita nak, okey, kalau naik, apa yang kamu nak belanjakan? Kepada mana? Contoh, naik taraf paip ke, tambah pusat rawatan ke, apa orang kata tukar paip baru ke, apa pelan jangka panjang kalau dibenarkan kenaikan ini? So sekarang ni dia orang reverse balik lah. So akhirnya terbaru air Kelantan naik 23 sen dan juga tarif air Kelantan 23 sen. Juga tarif air di Kedah juga telah naik lebih kurang dalam 22-23 sen. Dan menurut tarif air baru Kedah tidak membebankan pengguna. Syarikat Darul Aman menyatakan bahawa impak pelarasan kadar baru secara keseluruhannya tidak akan membebankan pada pengguna hari ini. Poin saya nak cerita di sini, cerita air ni, semua negeri yang mendesak antaranya adalah negeri-negeri di bawah PAS sendiri. Sebab tu kurang kedengaran PAS pergi tembak, tuan-tuan. Kurang kedengaran PAS pergi tembak sebab yang naik dekat negeri dia. Okay? So harap tuan-tuan fahamlah kenaikan tersebut. Bukan setakat negeri dia lah. Semua negeri naik di Semenanjung Malaysia, semua naik. Dalam kadar lebih kurang minimum 20 lebih sen. Selangor pun naik dalam 22 sen. Kelantan 23 sen. Negeri Sembilan 22 sen. Kedah saya tak pasti berapa, lebih kurang kot 22-23 sen per cubic meter. Tapi dia ada kiraan dia. 0 sehingga 20 cubic meter lain harga. 21 ke atas dia ada lain harga. Tapi minimum lebih kurang 22 sen. Baik. Cuma kita kata, adakah benda ini boleh menyelesaikan masalah air di Kelantan? Yang ni yet to be seen lah. So kita harap perkara ini dapat menyelesaikan masalah air di Kelantan. Habis dekat situ tuan-tuan.